Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah, al khairu kulluhu biyadillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada petang ini menyambung pembacaan kepada kitab hadis 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekhuna Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara beliau, memberikan kesihatan kepada beliau dan juga memberikan manfaat kepada kita daripada ilmunya beliau dan daripada karangannya beliau untuk dunia dan akhirat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada petang ini kita akan sambung pada hadis yang ke-20 dan insya-Allah saya cuba untuk istiqamahkan pembacaan kitab hadis kita ini sehinggalah kita mengkhatamkannya. Kita baru separuh lah. Hadisnya ada 42 hadis. Jadi baru hadis yang ke-20, kita ada separuh lagi. Dan saya cuba untuk kita istiqamahkan kelas kita pada Khamis petang insya-Allah. Setelah kita banyak kali rombak juga jadual-jadual ini, kita cuba kekalkanlah untuk pada Khamis petang untuk kita baca kitab 40 hadis akhlak mulia insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat yang baru masuk sama-sama dengan kita, ahlan wa sahlan, yang mengucapkan salam pada saya di ruangan komen, saya jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Elvira, Puan Embun dan juga Puan Nursiah dan juga sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan suara saya clear sampai pada semua insya-Allah dan line kita okeylah. Baik, hadis yang ke-20. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di bawah tajuk ataupun temanya, tersenyum apabila berjumpa orang. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Rawahu Tirmidzi. Artinya daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, janganlah engkau menganggap hina ataupun menganggap remeh sesuatu pun bentuk kebaikan, walaupun kebaikan itu hanyalah sekadar senyuman yang manis apabila kamu bertemu dengan saudaramu. Riwayat Muslim. Dalam satu riwayat yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyumanmu terhadap saudaramu itu adalah satu sedekah. Baik. Jadi senyum ni satu perkara yang menjadi salah satu yang dikaitkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dan dia menjadi salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sesi syama'il kita yang lalu, kita dah baca satu bab, kan? Babu maja'a fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyatakan hadis-hadis tentang ketawanya Rasulullah. Dan jullu dhahikihi at-tabassum. Kebanyakan gelaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah senyuman.
Maka kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali terpamir di wajah baginda sallallahu alaihi wasallam itu akan senyuman. Jadi dalam tema hadis ini Syekhuna sebut senyum bila jumpa orang kan, senyum bila jumpa orang. Jumpa binatang macam mana? Jumpa binatang kalau senyum pelik pula kan. Tapi ada senyuman yang dilakukan oleh orang dengan sifat binatang. Macam mana pula tu? Dia istilah dia. Kan kita panggil apa? Senyum kambing. Senyum kambing. Kenapa diistilahkan senyum tu senyum kambing tu? Maksudnya senyum ni dia asalnya lahir daripada hati, terzahir di wajah. Hati yang gembira akan menzahirkan wajah yang ceria. Dia begitu. Jadi itu adalah akhlak, akhlak yang baik. Senyum kambing tu senyum juga, tapi dia tak semanis senyuman yang lahir daripada hati. Sebab apa? Sebab senyum kambing tu dia bukan lahir daripada hati. Dia sengit sebelah lah. Istilah kita tu apa? Terpaksa senyum kan. Yang tu kan. Dia naik sebelah. Yelah. Kan? Yelah. Kan? Mata ke atas, tangan di bahu kan. Yelah. Kan? Mungkinlah macam tu kan. Jadi senyuman yang dalam keterpaksaan itu adalah berbeza dengan senyuman yang lahir daripada hati. Maka sebenarnya senyum itu adalah bahagian daripada menzahirkan akhlak yang baik daripada dalam keluar. Dia terzahir pada wajah kita. Kata para ulama, nak senyum ni bukan susah. Nak senyum dia tak susah. Dia hanya perlu menggerakkan beberapa otot daripada otot muka sahaja, iaitu di kawasan bibir kita lah. Senyum tu tarik sikit bibir belah sini ke sini, kemudian tarik sikit bibir belah sini ke sini. Jadilah senyum. Kan, jadilah senyum. Berbanding dengan marah. Kata para ulama, marah itu dia perlukan sejumlah lebih daripada 70 otot di muka kita ni untuk digerakkan apabila kita marah. Kalau senyum sikit je cukup. Tarik situ dah sudah boleh senyum kan. Sampai apa, kalau tangkap gambar tu selalu orang kata apa, say cheese kan. Say cheese. Dia suruh walaupun bila tangkap gambar bunyi tak masuk. Bukan video ni, tangkap gambar. Tapi bila tangkap gambar disuruh orang yang tangkap tu ataupun disuruh orang yang ditangkap gambar tu untuk dia menyebutkan perkataan cheese. Cheese. Jadi kalau apa namanya? Kalau bahasa orang putih sebut nombor apa? Nombor 3 lah, 3. Kan 3. 1 2 3. 1 tak nak, 2 tak nak, dia nak 3. Sebab apa? Kalau 2 muncung, sama juga 1 2 3. Kan 1 tak nak 1. Dia sebab apa? Nak suruh senyum waktu tangkap gambar. Kalau orang dulu tak reti sangat nak berstyle time tangkap gambar ni, tengok je lah gambar-gambar atuk nenek kita dulu-dulu. Ataupun gambar kita sendiri kecil-kecil dulu masa tangkap gambar pakai kamera Kodak dulu. Kan? Punya skemanya berdiri pun tegak, muka pun tak ada ni lah. Tak ada nak senyum-senyum straight macam tu je. Muka ketat tegak macam tu saja kan. Jadi bila tangkap gambar tu pun disuruh sebut apa? Suruh sebut cheese. Cheese kan. Cheese. Jadi is tadi tu menyebabkan mulut kita senyum. Sama macam sebut nombor 3. 1 2 3. 3 kan, jadi begitu. Jadi disuruh senyum. Okey. Jadi senyum itu pula daripada hati. Dan apa namanya? Nabi SAW sebut dalam hadis ini, jangan kamu meremehkan, alah senyum je ataupun tunjuk muka. Takkan muka sekadar dengan senyuman yang tarik otot sini sikit tu pun ada ganjaran keterlibatan dengan agama. Dah. Nabi SAW jadikan dia sebagai satu sunnah. Sebagai satu sunnah, bila jumpa dengan orang maka kita lemparkan dengan senyuman. Lemparkan dengan senyuman. Orang pun akan mudah berurusan dengan kita apabila zahir, sebab nahnu nahkum bidzawahir. Kita first impression kita pada orang, apabila kita jumpa orang, kita akan lihat pada wajah dia.
Tak ada orang yang pertama dia jumpa orang, dia nak kenal karakter orang macam mana, dia takkan dapat kenal karakter pada pertama kali perjumpaan, pada pertama kali pertemuan. Melainkan orang-orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan kebaikan. Orang yang firasat kuat. Kalau firasat kuat tu lain ceritalah. Macam Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i firasat dia kuat. Kan dia tengok sekali tengok saja dia boleh tahu dah ini asal dia bangsa mana, kabilah mana, datang daripada kampung mana. Tengok riak wajah dia dah tahu dia ni baru kahwin, baru menikah. Sampai macam tu sekali. Itu firasat yang kuat pada alim ulama, seperti para aulia, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kalau cerita banyaklah juga kan kisah-kisah bagaimana Imam Asy-Syafi'i mengetahui tentang keadaan orang daripada first sight, daripada pandangan pertama dilihat kepada orang tersebut. Itu wali-wali Allah bolehlah firasat kuat. Kan, tapi kalau orang biasa macam kita, first impression kita pada orang adalah apa yang terlihat pada riak wajah ataupun mukanya. Kan, kalau orangnya senyum saja, kita pun rasa selesa nak bermuamalah dengan dia. Kalau dia jarang senyum kan, ataupun maknanya mukanya macam nak marah orang saja, orang tengok pun takut. Dia nak datang tu pun, aku ni risau ni, datang-datang kena tengking. Tiba-tiba datang pula bagi salam, memang kena tengking sungguh. Kan? Itu pun masalah juga. Kan, masalah juga. Jadi memang first impression kita apabila nak bermuamalah ataupun berurusan dengan orang, kita akan lebih selesa dengan orang yang senyum berbanding dengan orang yang tidak ada senyuman di wajahnya. Bahkan dalam riwayat Isra' Mi'raj, kalau kita baca riwayat Isra' Mi'raj, waktu Nabi turun daripada langit, Nabi bertemu dengan seseorang yang sangat garang, sangat ganas wajahnya, yang langsung tak senyum, hatta memberi salam pada Rasulullah. Rasulullah beri salam pada dia, dijawabnya sahaja tanpa dia memaniskan mukanya. Lalu ditanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, siapakah itu? Maknanya muka ketat sangat tu. Kan, tak senyum langsung tu, siapa dia tu? Jadi kata Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah makhluk Allah yang tidak Allah ciptakan senyum dalam kamus hidup dia. Maknanya dia dalam kamus hidup dia memang dia tak tahu senyum tu apa. Memang kalau kata Jibril alaihissalam, kalau dia boleh senyum, maka engkaulah orang yang dia akan lemparkan senyuman, kerana engkau adalah semulia-mulia makhluk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi pun dia tak senyum. Dengan Nabi pun dia tak senyum. Langsung muka garang saja. Jadi siapakah dia? Dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik, penjaga neraka. Jadi Nabi jumpa dengan malaikat penjaga neraka. Kata Jibril alaihissalam, Malik itu, penjaga neraka itu adalah siksaan paling awal kepada penduduk neraka. Maksud dia apa? Maksud dia, orang ahli neraka yang akan masuk dalam neraka, dia punya stres pertama dia adalah jumpa pok guard dia. Jumpa dengan orang kat pintu tu, yang jaga pintu tu saja sudah menyeksakan mereka, ahli-ahli neraka. Jumpa je lah. Ini kita dapat kias lah dalam kehidupan kita seharian. Kalau jumpa orang yang maknanya susah nak buat kira ni kan, jumpa dengan orang yang susah buat kira, dia pula jaga pintu. Kita nak tak nak kita kena lalu dia. Jadi kalau nak tak nak kena, dia jaga kaunter kan, nak tak nak kita kena berurusan dengan dia. Sebab dia yang pegang fail, dia yang uruskan tu, dia yang uruskan ini. Tapi kalau layanan ataupun wajahnya daripada awal lagi dah nampak kita tengah tunggu giliran pun kita duk berdoa. Tengok dengan muka dia macam tu kat kaunter 3. Allahu Akbar. Tengok dia layan macam ni. Harap-harapnya tak dapat lah. Harap-harap aku nombor kaunter 4 lah. Kaunter 4 tu manis je nampak tu. Wajah dia tu manis je, senyum je layan orang. Panggilnya pun elok-elok saja. Kan, ini muka dah ketat, jawab sepatah-sepatah pula. Lepas tu kita pun seriau lah tengok, kena marah tiba-tiba tak tentu hala ni. Kan? Jadi pergi kaunter tu, tengah tunggu nak duduk masuk kaunter tu je pun stres dah. Aduh, tiba-tiba naik nombor kita 1357, kaunter 3. Sudah.
dapat kat kaunter itu pula yang kita seriaukan tadi. Rupa-rupanya dapat sungguh. Pergi-pergi, tanya itu sini sikit, lepas tu payah pula, birokrasi dia macam-macam pula, menengking-nengking pula. Memang stres. Awal-awal nak pi kat kaunter dia tu pun stres. Jadi seksaan pertama bagi ahli neraka sebelum masuk neraka. Maknanya belum masuk neraka lagi dah diseksa dia. Dengan jiwa raga dia, iaitu berhadapan dengan penjaga neraka, iaitu malaikat Malik. Memang tak ada senyum dalam kamus hidup dia. Jadi kalau ada kawan-kawan kita nampak semua hidup tak pernah senyum tu, mungkinlah mungkin kaum kabat dah malaikat Malik. Kan tak pernah senyum langsung sepanjang hidup. Janganlah. Jadi kita bertemu dengan orang lain, kita bertemu dengan wajah yang ceria. Baik. Jadi Nabi SAW bagi tahu pada kita, jangan remehkan. Jangan remehkan. Benda simple je, rupanya benda ni boleh buat pahala. Benda boleh buat pahala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, minta maaf lah kalau ada bunyi-bunyi ketuk-ketuk dengar di belakang. Saya tak pastilah masuk ke tak bunyi ketuk-ketuk tu. Sebab orang sebelah tengah renovate rumah. Jadi bunyi ketuk tu dengarlah juga sampai ke sini. Saya tak pastilah dengar ke tak sampai ke tuan-tuan. Tapi tak apalah, selesaikan urusan kan. Yang penting clear lah suara saya boleh sampai pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita sebutkan tadi bahawa kata ulama, nak gerakkan otot muka untuk senyum hanya memerlukan beberapa urat saja di bahagian tepi bibir kita lah, tarik kan. Sebab tu orang tua-tua kata kalau muka ceria, banyak senyum, awet muda. Awet muda. Sebab apa awet muda? Dan kalau apa? Jangan banyak marah. Kan? Jangan banyak marah, nanti cepat tua. Tu orang tua-tua dulu bagi petua. Jangan banyak marah, nanti cepat tua. Kan? Jangan marah jangan marah Maksud cepat tua tu adalah seperti mana yang disebut oleh ulama tadi. Kalau kita nak marah ni, lebih daripada 70 otot di muka kita ni akan bergerak. Sebab tu orang yang marah kan merah muka dia kan. Sebab otot-otot dalam ni semua tengah bergerak. Ada orang yang naik urat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila marah akan naik urat di antara dua kening baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak boleh marah, tapi kalau kerap sangat marah, maknanya otot ni rajin pakai. Otot muka banyak pakai. Bila banyak pakai, cepat letih dia. Bila cepat letih dia, cepat kedut dia. Bila cepat kedut, nampaklah cepat tua. Tapi cuba tengok orang yang ceria je, yang rajin aja senyum. Kadang-kadang tak makan tua umur dia. Tanya umur berapa dah kak? Umur akak 56 dah. 56 saya tengok macam 26 je. Kan muda lagi muka. Sebab apa? Sebab dia senyum je, rajin aja senyum dengan orang. Orang pun suka tengok seri wajah dengan adanya senyuman. Cumanya jangan senyum tak tentu hala lah. Kan senyum tak tentu hala pun masalah juga. Tambah lagi bagi orang perempuan, kalau dia senyum sangat kat orang pun fitnah juga. Boleh jadi fitnah juga. Jadi begitu kan. Tak masa-masa senyum je, orang pun melirik langgar tiang pula tengok senyuman dia. Yang tu masalah jugalah. Elaklah diri juga daripada fitnah. Cuma kita jumpa saudara kita, bagilah ataupun jumpa mereka dalam keadaan yang menceriakan atau keadaan yang menggembirakan. Dan dalam riwayat yang lain ini, riwayat Tirmizi, disebutkan bahawa senyummu terhadap saudaramu itu adalah satu sedekah. Jadi pahala pula, jadi pahala sedekah. Kita nak bagi duit kat semua orang, mungkin kita tak mampu. Kan? Kita nak bagi duit kat semua orang, kita tak mampu. Dan orang pun silap juga. Tak semestinya perkara yang membahagiakan itu hanyalah duit. Tidak. Jadi kita boleh beri kepada orang selain daripada duit. Kita beri kebahagiaan, kita beri keceriaan, kita beri kegembiraan. Faqidu syai' la yu'tihi, kata ulama. Seseorang yang tak ada sesuatu, mustahil dia dapat berikan sesuatu. Maka orang yang tadi ada kegembiraan daripada dalam, terpancar di wajah dia kegembiraan, kebahagiaan. Lalu dia senyum pula, dia berikan pula kebahagiaan dia tadi pada orang, maka dinilai dengan nilai sedekah, dapat pahala sedekah. Sampai ada iklan TV tu kan. Iklan TV tu iklan KKM kalau tak silap saya. Satu ketika dululah iklan diabetes. Iklan diabetes ni kencing manis kan? Kencing manis.
Jadi kencing manis tu dia bubuh taglines tu kan. Apa namanya, kurangkan manis dalam minuman. Kurangkan manis dalam minuman. Tambahkan manis dalam senyuman ataupun pada senyuman. Tambahkan manis pada senyuman. Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis pada senyuman. Kan gitu kan? Baik. Jadi kita itulah, kita bagi apa yang kita ada, iaitulah kebahagiaan. Baik, keterangan. Tersenyum apabila kita berjumpa sahabat adalah lambang kesucian hati terhadap sahabat. Biasanya senyuman ini beriringan dengan salam yang diberikan. Biasanya orang yang senyum, dia sekali dengan lafaz salam lah. Assalamualaikum, kan, dia senyum bagi salam. Dengan itu keadaan akan bertambah mesra, dan hati juga akan bertambah cinta. Walaupun senyuman ini mudah sekali dilakukan, namun ramai yang tidak dapat melakukannya. Kerana senyuman itu adalah satu lambang luaran yang mencerminkan kecintaan yang ada di dalam hati. Kalau hati memang tak cinta kepada seseorang, maka senyuman ini tak dapat dibuat-buat. Kalau dibuat-buat akan nampak tidak begitu manis. Dalam bahasa lain dikatakan senyum kambing, kan? Jadi senyuman manis ini pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Dia adalah satu kecintaan, tanda kecintaan. Bila senyum, maknanya seseorang tu daripada dalam terzahir ke keluar. Dia memerlukan satu persediaan yang mantap terlebih dahulu. Seperti Syekh sebut sini beberapa sifat yang patut ada. Kalau nak dapat senyum tadi, dia kena ada sifat-sifat ni. Apa dia? Antaranya senang hati. Senang hati senyum lah. Kan senyum. Tengok cerita Alibaba tu. Bila susah hati macam mana? Bila senang hati macam mana? Dapat wang emas, dia senang hati, oi, senyum sampai ke telinga. Kan? Berlapang dada. Kalau dada yang sempit, maksudnya asyik nak buat permusuhan, susah nak bertolak ansur, maka susah nak berlapang dada, memanglah akan keluarlah, terzahirlah wajah yang tak senang. Dan juga bersih jiwa daripada pengaruh sifat-sifat permusuhan dan juga kesombongan. Orang ada ego, melambung-lambung ego dia tinggi, mentang-mentang jawatan dia tinggi, dia bos, langsung tak mau senyum kat orang bawah. Kan? Langsung tak mau senyum kat orang bawah. Dekat cleaner, tukang sapu kita dekat office tu, jalan straight macam tak pernah jumpa orang kan. Tak ada nak ditegur, nak disapa, nak diberikan dengan senyuman sebab ada kesombongan. Sombong dia, tengok orang miskin tak mau dia sombong. Kan, tengok, geli aku, jijik tengok selekeh, kotor kan. Jadi tak mau dia senyum dengan orang yang sebegitu. Jadi kena bersihkan dulu hati kita. Senang hati, lapang dada, bersih jiwa daripada pengaruh-pengaruh permusuhan, pergaduhan dan sebagainya. Okey. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa senyuman yang manis itu sebagai satu sedekah yang akan mendapat pahala di hari kiamat nanti. Jadi itu yang kita dapat lihat daripada hadis yang ke-20. Jadi senyumlah. Senyum pada tempatnya. Jangan kalau senyum saja tak tentu hala, nanti orang kata ada wayah shot pula, pun satu hal juga. Ataupun jangan dia senyum pada keadaan saudaranya yang sedang bersedih. Itu antara adab dia. Kawan tu tengah sedih, meleleh air mata, tiba-tiba dia gelak sebelah tu. Ataupun dia senyum sebelah tu, menampakkan, menzahirkan kegembiraan. Tidak, kawan kita tengah bersedih, kita zahirkan kesedihan. Jangan senyum pada waktu tu. Gelak-gelak pula, jenuh menahan gelak. Kan tengok kawan tu sedih. Jadi kita raikan kepada perasaan saudara kita, insya-Allah akan dinilai dengan pahala, dan itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang baru masuk sama-sama dengan kita, ahlan wa sahlan, saya ucapkan Waalaikumsalam. Saya jawab salamnya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Basitah ada, Puan Hajah Gayah ada, Puan Rozita, Puan Siti Hajar, Cik Muhammad Akif, kemudian Puan Hasanah, Puan Hasnah, Masya Allah.
sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ambil satu hadis lagi insya-Allah sebelum kita berhenti untuk kita solat asar sebentar lagi. Hadis yang ke-21 dengan tajuk berjabat tangan. Yang ini kebiasaannya kalau dah muka manis, kita dah bahas bagi salam kan. Hadis 19 tentang bagi salam, hadis 20 tunjuk wajah yang manis, hadis 21 pelengkap. Pelengkap. Ada 3 benda ni kalau ada insya-Allah mahabbah, insya-Allah kasih sayangnya masya-Allah. Ya. Iaitu tajuknya berjabat tangan. Dalam bahasa Arab dia panggil musafahah. Salam tu adalah ucapan salam. Musafahah adalah berjabat tangan. Okey. Kita baca hadisnya. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Di sini ataupun qabla an yaftariqa. Rawahu Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatun qala fiha fadanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Rawahu Abu Dawud. Daripada Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari dua orang muslim yang bertemu lalu kedua-duanya berjabat tangan melainkan diampunkan bagi mereka berdua sebelum mereka berpisah. Jadi salam ni merupakan satu asbab, antara salah satu asbab pengampunan Allah kepada kita, kepada dosa-dosa kita, ataupun kita sebut kifarah. Tapi dia dosa kecil lah, dosa kecil. Kalau dosa besar dia perlukan taubat. Kalau dosa besar pergi mencuri, berzina, minum arak, lepas tu ni macam mana ni dosa ni, pergi salam orang je lah. Salam orang kan gugur dosa. Lepas pergi minum arak, pergi salam orang je. Tak, dosa besar dia ada syarat tambahan, dia perlukan taubat. Dia tak boleh lagi buat, dia berazam untuk dia tinggalkan apa yang dia dah laksanakan daripada dosa-dosa, dia perlukan taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kita ambil wuduk akan gugur, kita solat gugur, kita bersedekah gugur dosa kecil, kita buat baik tolong orang gugur, kita bersalaman tunjukkan wajah yang baik gugur. Bersalaman tadi, sebab dia bersalaman tadi kemudian berpisah, maka sebelum berpisah tadi Allah ampun belaka dosa kedua-dua orang yang bertemu. Kerana apa? Kerana di antara keduanya ada mahabbah, ada kasih sayang yang sangat dituntut dalam agama kita, dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada disebutkan satu kisah yang panjang. Beliau berkata, lalu kami mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mencium tangannya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar pernah cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabat yang lain. Daripada sini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, boleh takbilul yad, cium tangan orang yang kita hormati. Bahkan kita kena anjurkan satu akhlak daripada kalangan, anjurkan ataupun kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak murid kita, orang yang dihormati disalami dan dicium tangannya. Siapa dia? Ibu bapa, kan? Siapa dia lagi? Guru-guru, adik kepada abangnya, adik kepada kakaknya, orang tua dihormati, boleh untuk dicium tangannya. Kerana Sayyidina Abdullah bin Umar pernah menyium tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Orang yang mampu untuk berjabat tangan ni, hatinya bersih, dia seronok dengan kawan dia, jadi dia boleh salam tangan kawan dia. Kalau pergi tengok orang Arab, mereka musafahah tak lepas dia. Sembang kadang sampai 10 minit dah tangan duduk salam lagi. Kan? Jadi kalau orang yang ada masalah hati, orang yang ada masalah gaduh, bermusuh, dia duduk sebelah pun dia tak nak, apatah lagi dia nak bersentuhan tangannya dengan orang sebelah. Jadi walaupun simple saja, hanya mencantumkan dua tangan, tapi sebenarnya dia berlatar belakangkan akan hati yang bersih. Kalau hati tak bersih, susah nak buat. Bagi salam susah, nak senyum pun susah. Yang ketiga, apatah lagi nak bersalaman ataupun musafahah. Cuma kita dalam konteks kita punya keadaan negara sekarang, dalam keadaan yang dilanda wabak ini, prevention itu lebih penting lah. Maka pada waktu ini elakkanlah untuk kita berjabat tangan. Walaupun dia satu sunnah, dia bukan satu kewajipan, dia satu sunnah, tapi menjaga diri kita adalah lebih wajib daripada mudarat.
Maka pada waktu-waktu ini untuk keadaan rawak yang rambang, untuk elakkan kurangkan risiko jangkitan tadi, maka kita elakkanlah sentuhan ataupun elakkan dengan kita bersalaman. Adapun konsep salam itu sendiri adalah bahagian daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi asbab kepada kafarah dosa-dosa kita. Cuma kita kena ajar jugalah anak-anak kita. Ajar anak-anak kita. Kalau salam cium tangan tu cium betul-betul. Cium betul-betul lah, maksudnya dia salam. Salam, dia ambil tangan satunya yang dicium tu, disalam macam ni kan. Kita salam macam ni tangan anak atau tangan kita ambil tangan orang. Macam ni. Bila kita salam dia, yang dicium tu bukan tangan kita. Itu satu hal juga. Dia cium tangan sendiri. Kan? Tangan orang tu dicium. Tangan orang tu yang dicium. Satu. Kadang-kadang budak-budak dia cara tu tak kena kan. Dia bukannya salam dia cium, dia salam dia tabik. Dia salam tu belakang tangan orang yang dia cium tu ni letak kat dahi. Itu bukan cium tangan. Kan, itu tabik. Kan ambil tangan orang tu letak dekat sini, nak tengok demam tak demam ke. Cium tangan adalah kita letakkan hidung kita di tangan orang yang kita salam sebagai tanda hormat. Kan? Hormat. Tapi apa namanya, jangan buat lebih-lebih pula kan. Cium tangan tu udah sampai ke siku. Dia siap ada bunyi cuk-cuk-cuk, tak payahlah. Kan cium tangan. Begitu saja. Kemudian selesai. Banyak daripada kalangan para ulama, sebahagian syekh-syekh kami, para masyayikh, mereka memberikan tangan mereka untuk dicium kerana tarbiyah. Dia nak tarbiyah kita supaya pandai hormat ulama, pandai hormat guru, pandai hormat ibu bapa. Kadang-kadang ada sebahagian mereka bagi saja. Kalau salam kita ambil tangan, kita nak cium, maka mereka izin. Tapi ada sebahagian ulama mereka tawaduk. Mereka tak mau. Bila ambil kita tarik nak cium tangannya, dia tarik. Dia tak nak bagi. Kedua-duanya pun betul. Yang beri dia bagi tujuan untuk tarbiyah, yang dia tarik tak bagi kita cium adalah kerana ketawadukan. Mereka adalah orang yang sangat humble, mereka adalah orang yang sangat merendah diri, sehingga mereka tak bagi untuk cium tangan mereka. Kalau macam Syekhna almarhum Syekh Husni Ginting, bila bersalaman dengan beliau, beliau akan, kita cium tangan beliau, beliau akan ambil dan cium tangan kita kembali. Salam dengan dia, kita cium tangan dia, dia akan cium tangan kita. Begitu. Jadi tak ada masalah. Cium tangan orang yang kita hormati tidaklah bahagian daripada ghulu, bukanlah bahagian daripada melampau. Itu hanyalah sekadar satu penghormatan dan ada asarnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, bila mana para sahabat mereka pernah mencium tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey. Kita baca keterangan Fadilatul Syekh sikit, kemudian kita akhiri kelas kita. Berjabat tangan adalah salah satu di antara lambang kasih sayang sesama Muslim. Apabila kita menghulurkan tangan kepada seseorang, itu menunjukkan hati kita bersih terhadapnya. Jika dia sudi hulurkan tangannya kepada kita, itu juga menunjukkan kebersihan hatinya terhadap kita. Maka apabila saling berjabat tangan di antara dua orang Muslim, berarti mereka telah mengikhlaskan persahabatannya masing-masing. Mereka tidak menaruh sebarang dendam atau permusuhan. Jadi kalau sudah begitu keadaan antara mereka berdua, maka Allah akan merestui perbuatan tersebut dengan mengampunkan segala dosa mereka terhadapnya. Sekiranya berlaku permusuhan antara dua orang, memanglah berjabat tangan tidak akan berlaku. Masing-masing mengelak daripada bertemu dan memalingkan muka, maka ini adalah salah satu sifat yang tercela dalam agama Islam. Saling membelakangi kerana permusuhan, itu tak bagus. Jadi selain daripada berjabat tangan, disunatkan juga kita mencium tangan orang yang lebih mulia daripada kita, seperti orang tua, guru kita. Kerana yang demikian itu dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis. Itu ya keterangan daripada Fadilatul Syekh. Jadi itulah dua hadis yang dapat kita baca pada petang ini. Mudah-mudahan berkat daripada lafaz nur yang ada pada cahaya yang ada pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan kepada kita sunnah
dengan akhlak-akhlak baginda untuk kita contohi. Mudah-mudahan kita dapat ikut, dikurniakan kepada kita akan akhlakil karimah, akhlak nubuah, akhlak kenabian, akhlak mulia yang Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam sunnah baginda untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Kerana baginda lah sebaik-baik petunjuk untuk kita ikuti dalam hidup kita. Siapa lagi kalau bukan baginda yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ikut jejaknya, sehinggalah akhirnya Allah himpunkan kita dengan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya yang mengikuti itu akan sampai juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti dikumpulkan di hari akhirat. Kan, dikumpulkan di hari akhirat. Mana dia orang-orang yang mengamalkan sunnah aku? Nabi cari kan, mana dia umat aku yang amalkan sunnah aku? Maka dikumpulkan orang-orang yang senyum. Kami senyum kerana dianjur oleh agama dan dianjurkan oleh engkau ya Rasulullah untuk kami senyum kepada saudara kami, untuk kami melemparkan wajah, untuk kami mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala kerana senyuman kami, kerana salam kami, kerana berjabat tangan, kerana berdamai, kerana berharmoni kami, hanya kerana ingin menyatukan seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah senyuman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun seronok bila kita dapat senyum bahagiakan orang, apatah lagi apabila kita membahagiakan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakkan senyum. Kita ulang balik tagline tadi, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis pada senyuman. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih semua yang sudi bersama-sama pada petang ini dalam kelas kita. Insya-Allah kita jumpa esok, esok hari Jumaat, esok hari Jumaat insya-Allah, kelas tafsir bersama Ustaz Abdul Rahman, dan juga kalau tak ada aral melentang selepas daripada itu insya-Allah kelas Riyadhus Salihin insya-Allah. Terima kasih semua sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.